Meteo Plus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Sekarang Kak Syah dah sampai dekat Pejabat Meteorologi Sepang. Okey, hari ni Kak Syah nak bawa adik-adik untuk tengok macam mana kita kaji pasal cuaca. Kak Syah pun tak tahulah apa benda yang kita nak tengok. Tapi jom kita tengok sama-sama. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Kak Syah daripada Durio Plus. Saya nak tanya, betul ke tempat ni kalau nak tanya-tanya pasal cuaca? Betul. Jadi terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya dululah. Saya Nur Azrahim. Saya merupakan kaki tangan di Jabatan Meteorologi Malaysia. Di mana kalau Kak Syah nak tahu, Jabatan Meteorologi Malaysia ini ialah merupakan jabatan yang memberikan khidmat ramalan cuaca dan juga memantau dan memberi warning, memberi amaran cuaca untuk negara lah. Jadi salah satu kita punya tugas ni, kita akan memantau cuaca tu, di mana kita akan memberi mencerap pelbagai jenis elemen cuaca lah. Banyak ke? Oh, banyak. Kita ada banyak elemen cuaca untuk kita pantau, untuk kita bekalkan kepada orang awam dan seterusnya kepada pegawai kita, akan tengok data-data tersebut untuk diorang, untuk membantu diorang untuk buat ramalan dan juga memberikan amaran cuaca yang sepatutnya lah. Tapi kan tadi Kak Syah ada tengok dekat telefon ni lah, yang kata petang ni macam hujan lah, apalah. Lepas tu Kak Syah macam tak pedulilah, rupanya hujan. Jadi Kak Syah tak tahu sebenarnya macam mana dia tahu, kita tahu pasal nak hujan ke tak hujan ke semua ni. Okey, kalau Kak Syah nak tahu macam mana kita nak tengok, kita pantau cuaca tu, nanti saya akan bawa Kak Syah macam mana kita tugas seorang kaki tangan meteorologi untuk kita pantau cuaca macam mana. Jadi boleh Kak Syah masuk? Boleh. Jom. Puan Azra, kita nak tengok apa dulu? Kita tengok suhu dulu lah. Macam mana kita pantau suhu. Boleh. Ni suhu ni yang macam kita ukur guna termometer tu ke? Kalau demam? Bukan. Yang kita termometer yang kita guna untuk ukur suhu tu, kita ukur suhu cuaca, kita ukur suhu udara di luar. Lain lah. Lain. Dia termometer dia pun tak sama. Dia termometer kita check kita nak tengok kita demam ke tak demam tu. Lain. So kita boleh tengok? Boleh. Nanti saya bawa Kak Syah. Nak. Puan Azra, kita kat mana ni? Macam ada rumah burung kat belakang ni. Ini bukan rumah burung Kak Syah. Ini yang kita panggil tempat kita simpan termometer yang kita akan ambil suhu setiap jam. Nama rumah ni lah Stevenson Screen. Stevenson Screen. Stevenson Screen. Ya. So termometer ni dia ambil setiap jam. Untuk apa? Kenapa kena setiap jam? Sebab untuk kita meramal cuaca, kita kena ambil data setiap jam, dan kita mempunyai data yang daripada tahun macam jabatan kita telah mengumpul data sejak daripada tahun 1883 lagi. Jadi semakin lama data yang kita simpan, jadi semakin lagi kita faham cuaca di negara kita ni macam mana. Sebab tu untuk meramal cuaca, kita kena ambil data sebanyak mana yang mungkin. Jadi data-data seperti suhu ni kita kena ambil setiap jam lah. Okey. So kejap lagi Kak Syah boleh tengok ke termometer ni? Nak tahulah termometer ni macam termometer orang ke tak? Boleh, nanti saya tunjuk. Okey, jom kita tengok. Okey, ini adalah contoh termometer kita lah. Di mana setiap data yang kita ambil ni, sebab kalau dulu kita guna kaedah manual lah. Jadi kaki tangan kita akan ambil mencerap cuaca, mengambil suhu tu setiap jam. Dia akan pergi ke Stevenson Screen, akan ambil data cuaca di sini lah. Kita ada 2 termometer lah, jadi kita akan ambil
suhu takat basah dan takat kering lah untuk kita guna mengeluarkan laporan cuaca lah. Jadi sekarang ni kita dah menggunakan secara automatik lah. Di mana setiap data ni dia akan kita tak perlu lagi lah pergi keluar untuk ambil data. Jadi data dia akan real time akan masuk ke dalam kita, akan dipaparkan di PC di office lah. Wow, sabarnya orang dulu-dulu. Ya, setiap jam dan ada setiap pejabat dia kena ambil setiap setengah jam. So tak boleh tidur lah malam-malam. Jadi sebab kita beroperasi selama 24 jam setiap hari untuk kita ni lah ambil data tu lah. Untuk kita gunakan untuk kita keluarkan ramalan dan juga amaran. Betul. Terima kasih Pak Azra tunjukkan, tapi memang lain termometer dia besar. Besar. Ya. Okey. Pak Azra, kita sekarang nak tengok apa pula? Okey, kita sekarang ni kita macam sebab cuaca berangin ni kan. Jadi kita tengok macam mana kita menentukan arah angin dan kekuatan angin lah, kelajuan angin. Jadi di belakang kita ni ialah penunjuk arah angin ataupun yang kita, dalam bahasa Inggerisnya kita panggil wind vane lah. Wind vane. Di wind vane ni ketinggian dia 10 meter. Dan jadi data yang kita dapat daripada wind vane ni ialah arah angin dan juga kelajuan angin. Oh, laju dan daripada mana dia datang. Ini yang macam dekat tepi-tepi jalan tu ke yang ada? Dia macam tunjuk angin tu ada macam ada pelampung. Tak tahulah, tapi tak apalah. Cuma baru Kak Aisyah tahu yang kita boleh ukur benda ni. Kenapa kita kena ukur angin juga? Sebab angin dan kelajuan angin tu ialah salah satu elemen yang kita nak tengoklah dia punya trade wind tu. Sebab untuk meramal cuaca, kita kena ambil data-data angin ni sama macam suhu juga. Jadi semakin banyak data kita dapat berkenaan dengan angin, kita boleh tahulah kita sekarang ni berada pada monsun apa. Sebab kita kan ada dua monsun. Monsun timur laut selalunya kat hujung tahun bulan November sehingga Mac, di mana kita tahu hujan yang kita akan menerima jumlah hujan yang banyak kan, musim banjir, musim tengkujuh. Kita panggil musim tengkujuh. Sekarang ni kan panas. Jadi yang kalau panas ni selalunya kita berada di dalam monsun barat daya lah. Barulah Kak Aisyah tahu. Lepas ni kan Puan Azra kita nak tengok apa dah dua dah. Suhu dan juga angin. Okey, nanti kita akan tengok berkenaan dengan tekanan lah. Tekanan. Kalau tekanan kita akan pergi di pejabat lah. Oh, okey. Jom Puan Azra kita nak tengok tekanan pula. Okey. Tapi kalau Puan Azra sementara kita sampai kat tekanan, saya nampak ada alat-alat yang macam entah baldi ke tu. Itu apa Yang ini bukan baldi, yang ini kita panggil tolok hujan. Tolok hujan tu di mana alat yang kita ukur berapa jumlah hujan yang akan turun. Misal kata kalau semalam ada hujan, jadi tolok hujan ni akan bagi kiraan berapa jumlah hujan yang turun semalam. Tapi dia tak keluar melimpah ke dia punya air? Tak, sebab dia dalam tu dia ada banyak kalau kita tengok secara dekat lah. Dia dalam tu ada banyak panggil tangki dia kecil-kecil tu lah. Ingatkan macam baldi tu yang ingat dia boleh jadi melimpah. Macam ni lah, air ni akan masuk ke dalam ni dan dalam tu dia ada botol kecil lah. Kalau masa zaman sebelum adanya zaman automatik, setiap hari kita kena ambil ukuran hujan tu setiap pagi untuk kita nak tahu semalam berapa jumlah hujan yang akan turun. Okey, ini tolok hujan. Tolok hujan. Tapi yang satu lagi yang pusing-pusing ni apa pula Puan Azra? Yang ini kita nak kira berapa kadar sejatan pada hari semalam. Jadi dia akan kira berapa ini kita panggil kolam sejatan lah, di mana kita akan kira untuk hari ni dia punya paras air takat mana. Jadi untuk esok pagi pula kita akan kira macam pagi ni kita kira berapa paras air untuk pagi tadi. Dan esok hari kemudiannya kita akan kira berapa paras air itu akan turun ataupun dia naik ke. Yang tu kita nak kira perbezaan paras air semalam dan hari ni untuk kita kira berapa sejatan untuk semalam. Tapi air ni datang pada air hujan?
Tak, kita isi. Bukan. Oh, kita isi. Kita isi. Jadi ni lah alat untuk kita kira berapa paras air itulah. Wow, okey. So sekarang kita boleh sambung nak pergi tempat tekanan. Jadi kita boleh sambung pergi ke tengok tekanan. Okey. Akhir sekali kita akan tunjuk alat macam mana kita nak kira tekanan lah. Ini alat kita kira kita menunjukkan tekanan udara. Yang kecil ni? Yang kecil ni. Ini alat ni nama dia barometer. So dia ada wayar kat luar ke Puan Azra? Sebab dia kat dalam. Tak, dia alat barometer ni memang kita kena letakkan di dalam bangunan. Bukan di luar. Okey. Tapi tekanan ni apa maksud dia Puan Azra? Tekanan macam ni, stres? Bukan, tekanan ni dia kira tekanan udara lah. Tekanan udara dia mempengaruhi jugalah cuaca. Sebab kalau kita tengok dalam satu hari, siang dan malam, tekanan dia tak sama. Seperti mana macam suhu juga, suhu di siang hari dan malam kan tak sama. Jadi kalau macam suhu maksimum, kita boleh tahu dia tengah hari. Jadi kalau suhu paling sejuk kan di malam hari kan. Jadi dia punya data-data tekanan suhu dan juga angin tu semua siang dan malam tak sama. Jadi kan Puan Azra, kita dah tengok semua yang faktor-faktor ni. Apa kita buat dengan semua suhu lah, tekanan ni? Dengan cuaca. Untuk yang tadi kita ambil setiap jam tu, semua elemen cuaca semua tu kan. Jadi sebab saya tadi bagi tahu semua elemen cuaca tu diambil secara automatik. Betul. Jadi data-data tu kita akan boleh pantau melalui skrin di PC ni lah. Jadi di skrin ni menunjukkan semua data real time data. Wow. Jadi bila dah masa untuk kita membuat pencerapan cuaca setiap 1 jam tu, misal kata sekarang dah pukul menghampiri 11. Nanti pukul 11 pagi nanti diorang kekitangan akan buat pencerapan cuaca pada 11 pagi. Dia akan tengok data ni lah. Wow. Dan dia akan hantarlah semua data ni. Kalau ni macam data angin, arah dan juga kekuatan angin. Ini dalam bentuk teks lah. Ini dalam bentuk, kita boleh nampak bentuk gambar lah. Dan juga ni data untuk tekanan, suhu dan rainfall tu. Kalau misalkan kata rainfall, dia akan tunjuk berapa milimeter jumlah hujan yang turun di stesen. Okey. So maksudnya yang tadi dekat tolok hujan masuk sini, yang kita dekat termometer masuk sini, semua tu masuk semua sini. Masuk sini. Jadi semua data-data ni setiap jam kita buat laporan akan hantar ke ibu pejabat kita lah. Dan data-data untuk satu stesen, untuk satu Malaysia kita ada 42 stesen. Dan 42 stesen ni akan digunakan oleh pegawai meteorologi untuk diorang membuat ramalan lah. Dan juga untuk memantau keadaan cuaca, untuk untuk dia nak buat keputusan sama ada amaran cuaca tu akan dikeluarkan ataupun tidak. Oh macam tu barulah Kak Syah faham. Jadi maksudnya kalau lepas ni meteorologi Malaysia bagi tahu akan ada hujan ke, ada banjir ke, memang boleh dipercayai lah. Boleh. Dan selain daripada data yang kita cerak juga, salah satu cara untuk kita pantau cuaca ialah menggunakan radar lah, radar cuaca. Jadi radar cuaca ni seperti yang ini lah, kita tunjuk dekat sini lah. Tapi yang ni Puan Azra, saya tak boleh tengok lah radar ni. Tak ada kat sini. Tak ada. Sebab yang radar ni kita cuma boleh tengok dia punya output sahaja. Jadi pegawai-pegawai di pejabat meteorologi dia akan memantau keadaan cuaca tu melalui imej radar dan juga satelit lah, dan juga disokong oleh pencerapan cuaca untuk pegawai meteorologi untuk membuat keputusan untuk pengeluaran amaran dan juga pengeluaran ramalan cuaca. Wow, alhamdulillah. Barulah Kak Syah tahu semua ni dan bersyukur sangat sebab ada orang yang sebenarnya jaga dan ambil tahu pasal semua ni supaya kita semua selamat. Tak adalah Kak Syah tiba-tiba nak keluar ada hujan ke, ada kilat, habislah Kak Syah nanti rentung. Terima kasih Puan Azra. Puan Azra, pagi tadi kan Kak Syah baru teringat ada nampak belon besar pergi naik atas tu. Untuk apa belon-belon ni? Untuk
balloon tu sebenarnya kita selain pada kita membuat pencerapan cuaca permukaan, kita juga membuat pencerapan udara atas. Di mana kita nak mencerap cuaca yang di atas, atmosfera di atas tu. Untuk kita nak tengok atmosfera tu stabil ataupun tidak, kita menggunakan balloon lah. Macam yang Kak Syah tengok tadi lah, kita lepaskan balloon. Jadi balloon tu akan membawa satu sensor, di mana sensor tu akan memberi data secara real time, data-data untuk udara atas lah, data-data seperti angin dan juga tekanan. Oh, tapi daripada atas. Tapi kan Puan Azra, apa jadi kalau balon tu dah kat atas, dia duduk kat situ ke? Dia akan dilepaskan sehingga dia akan pecah lah. Jadi data tu kita akan kita lepaskan balon tu 2 kali 1 hari lah. Pagi pada pukul 8 pagi dan malam pada pukul 8 malam. Jadi kalau saya nak tengok kena datang malam ni lah. Ya, pukul 8 malam. Dah terlepas lah. Maksudnya tengok sekali je tadi. Ya. Okey. Baru faham tentang balon tu. Rupanya ada 2. Kita kena tengok cuaca yang kat sini, kat permukaan. Dan satu lagi cuaca daripada cuaca atmosfera. Cuaca atmosfera iaitu daripada atas. Yeay. Kita gabung 2 tu lah. Itu kira memang kita pegawai meteorologi ni dia kena ambil sebanyak mana data cuaca untuk dia nak buat ramalan dan mengeluarkan amaran. Jadi kita memang kena banyak tengok beberapa faktor, kita kena banyak tengok, bukan kita tengok satu faktor saja. Memang sangat power orang-orang di meteorologi ni, macam Puan Azra. Terima kasih. Okey, jom kita tengok macam mana diorang lepaskan balon cuaca ni ke udara. Jom. Terima kasih kepada Durio Plus kerana sudi menjemput saya untuk menceritakan sedikit mengenai macam mana kita buat pemantauan dan pencerapan cuaca lah. Dan kalau Kak Syah nak tahu kan, selain daripada kita memantau cuaca ni, Map Malaysia pun juga mempunyai beberapa fungsi lain lah, di mana kita juga memantau keadaan iklim satu negara, dan juga kita ada bahagian yang memantau gempa bumi dan juga tsunami. Ya Allah, seramnya. Tapi itu bila saya boleh belajar, Puan Azra? Nanti kita boleh sambung di bahagian berikutnya lah, di mana kami akan bercerita secara lagi detail lah antara dengan berkenaan dengan 2 bahagian itulah. Jadi nampaknya Kak Syah akan datang lagi kat Malaysia. Mana tahu. Okey. Terima kasih banyak Puan Azra. Sama Kak Syah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jumpa lagi. Bye. Oh, macam tu. Jadi Kak Syah hari ni dah faham macam mana kita sebenarnya tahu pasal cuaca dan kita boleh ramalkan cuaca. Ingatkan benda tu macam tipu-tipu je lah. Rupanya tak. Sebenarnya kita kena tahu banyak benda, contohnya suhu, tekanan, dan keadaan semasa macam Puan Azra cerita tadi. Jadi untuk adik-adik semua, lepas ni kalau nak keluar ke, boleh tengok dulu cuaca sebab dia mempengaruhi juga perjalanan kita dan aktiviti. Contoh macam sekarang kan, cuaca kan panas, jadi kita kena banyak minum air dan pakai pakaian yang sesuai untuk buat aktiviti di luar. Lagi satu kali adik-adik, barulah Kak Syah tahu yang sebenarnya kalau kita minat pasal cuaca ni, kita boleh belajar contohnya sains matematik ataupun sains fizik untuk jadi pakar dekat dalam bidang ni. Jadi bolehlah kerja macam Puan Azra dekat Meteorologi Malaysia. Alhamdulillah. Itu saja Kak Syah nak kongsi hari ini. Jumpa lagi insya-Allah pada masa akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Tonton video baru setiap minggu hanya di Durio Plus.